sama ada dia nikah dengan lelaki yang mengandungkannya, pasangan zinanya, ataupun mengandung dengan lelaki lain. Orang dulu dipanggil Pak Sanggup, tuan-tuan sekalian. Bukan dia yang buntingkan perempuan tersebut, bukan dia yang melakukan zina, yang sampai mengandung orang lain. Orang tu cabut lari, tuan-tuan. Jadi yang ada ni, tuan-tuan, dia sanggup. Dua-dua nikahnya sah. Saya pernah ketika mana menjadi pegawai takbir agama, kadi di satu daerah di Selangor ini, nikah hari ini, 2 minggu kemudian bersalin perempuan tersebut. Nikah tetap sah, ada pun dosa zinanya, itu di antara dia dengan Allah Ta'ala. Zina tetap dosa. Yang kedua, bila anak lahir, tuan-tuan, tak boleh dinasabkan dengan bapa biologinya, bapa zinanya. Tak boleh, tuan-tuan, haram. Sebab nanti kalau dibintikan dengan tuan-tuan bapa zinanya, 20 tahun kemudian dia nak kahwin, maka dia kata, saya lah wali yang berhak. Tengok black and white-nya, surat beranaknya, surat nikahnya, tuan-tuan sekalian, bin saya, binti saya. Siapa nak tahu, tuan-tuan sekalian? Maka dengan sebab itu tidak dibenarkan. Sebab wali bagi anak luar nikah adalah wali hakim sahaja. Saya sebut tadi, tuan-tuan, dia boleh berkahwin dengan orang lain yang bukan pasangan zinanya. Sah nikah tersebut, tetapi dia tidak boleh melakukan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang mengandung tersebut sampailah anak dilahirkan, sampailah habis berpantang ataupun tuan-tuan sekalian, dia menjalani apa yang disebut sebagai Ustaz? Nifas, tuan-tuan sekalian, kering darah nifasnya, barulah dia boleh melakukan hubungan kelamin. Saya sebut tadi, nikah boleh, zina tetap zina, dan zina wajib bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan kepada manusia bahawa sesiapa yang bertaubat kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan, tuan-tuan, ampunkan dosa mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walaupun dia pernah buat dosa, walaupun pernah melakukan maksiat, tetapi Allah Ta'ala, tuan-tuan, kasih sayang kepada hamba-Nya, sehingga apabila mereka kembali dengan maksud bertaubat, meninggalkan perkara tersebut, tidak mengulanginya lagi, melakukan amalan yang soleh, Allah Ta'ala tidak mustahil, dan Allah Ta'ala janjikan dia akan ampunkan dosa sesiapa yang bertaubat. Malah Nabi SAW menyebut dalam satu hadisnya yang bermaksud, orang yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah orang yang paling banyak dosanya, iaitu orang yang paling banyak dosanya dan dia segera bertaubat kepada Allah. Jadi sebab itu jangan kita, tuan-tuan, putus asa. Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Kita bergelumang dengan dosa maksiat itu ini. Neraka lah jawabnya aku ni, tak guna gitu. Jangan. Allah Ta'ala bentangkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, peluang untuk bertaubat. Dan ini banyak berlaku dalam kisah yang cukup panjang berlaku di zaman dahulu, zaman sekarang. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, termasuk orang yang berzina, yang dapat anak luar nikah, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita. Maklumlah zaman muda-muda dulu kan, jauh daripada keluarga, kita pun ilmu agama kita tak berapa tinggi. Ujian, tuan-tuan, datang bertimpa-timpa kepada kita. Sejuk cuaca, tuan-tuan, di Paris, di mana, tuan-tuan, di Manchester misalnya. Jadi tuan-tuan tak kenal dosa pahala. Jadi akhirnya, tuan-tuan, berlaku
hubungan kelamin sampai terbabar, sampai zina. Jadi tuan-tuan, apa nak buat? Taubat kepada Allah. Jangan bunuh diri pula. Taubat pada Allah. Walaupun dosa sebesar langit, sebesar bumi, tuan-tuan, Allah Ta'ala sudah pasti akan ampunkan. Yang ketiga, siapa dia anak luar nikah? Pertama, anak yang dilahirkan di luar hubungan perkahwinan. Yang kedua, saya sebut tadi, anak luar nikah, anak tak sah taraf, anak haram, anak yang dilahirkan kurang 6 bulan daripada tempoh perkahwinan ayah ibunya. Yang ketiga, anak luar nikah juga termasuk anak yang dilahirkan lebih 6 bulan. Lebih 6 bulan. Tetapi pelaku zina tersebut, pasangan zina tersebut membuat pengakuan secara sukarela. Tengok surat beranak, anak dilahirkan 18/2000. Tengok surat nikah anak, surat nikah mak ayahnya tuan-tuan 11/2000. 8 bulan tuan-tuan. Tak ada masalah dah. Tapi dia datang pejabat agama, Ustaz, memang anak saya ini anak saya. Dia dilahirkan lebih 6 bulan. Tetapi Ustaz, kami berkahwin setelah isteri saya mengandung sebulan dalam perut. Kenapa saya datang? Saya datang supaya wali yang berhak, iaitu wali hakim, dia yang akan mewalikan perkahwinan anak saya. Saya tak nak dosa ini berpanjang-panjangan. Terbentuk anak dalam perut isteri saya, terbentuk anak dalam kandungan ini, masa tu kami tak kahwin lagi. Na'udzubillah. Alhamdulillah kami dah bertaubat. Ini cerita 25 tahun yang lalu, Ustaz. Jadi anak yang dilahirkan lebih 6 bulan. 8 bulan saya bagi contoh tadi. Tetapi mereka membuat pengakuan. Kadi tak boleh tanya. Sebelum kahwin ada berzina ke? Tak boleh tanya, tuan-tuan. Dia sendiri buat pengakuan. Secara sukarela. Dan dalam kes macam ini, tuan-tuan sekalian, kan biasanya nikah di masjid ataupun nikah di rumah, dan biasa disebut nama perempuan berkenaan dengan nasabnya, bintinya. Misalnya lah, seorang wanita ni bernama Faizah binti Ali dalam surat beranaknya. Memang lebih 6 bulan, 8 bulan saya sebut tadi. Tiba-tiba dia datang ke pejabat agama membuat pengakuan, isteri saya dah berzina sebelum kami berkahwin. Jadi tuan-tuan sekalian, ikut kaedah tersebut tak boleh dibintikan dengan bapa zinanya. Maka dengan sebab itu hendaklah dibintikan dengan Abdullah, hamba Allah, ataupun dinasabkan dengan ibunya. Seorang lelaki dibintikan dengan ibunya, seorang wanita anak luar nikah dibintikan dengan ibunya. Jarang kita dengar kan, tapi berlaku. Ataupun dibintikan dengan, dinasabkan dengan nama-nama Allah, tetapi didahului di awalnya dengan Abdul. Salah satu daripada 99 nama Allah, Ar-Rashid. Ar-Rashid maknanya yang cerdik, tuan-tuan sekalian. Maka untuk anak luar nikah ini kita tambah Abdul di hadapan, Abdul Rashid. Jadi macam mana kalau nak nikah depan orang ramai, tiba-tiba imam nikahkan dia, bukan bapa yang nikahkan. Siapa nikah? Wali hakim daripada pejabat agama. Terkejut orang, tuan-tuan. Tiba-tiba orang kenal semua Faizah, bapa dia Ali, tuan-tuan. Tiba-tiba masa akad nikah, Faizah binti Abdullah. Tak terkejut, tuan-tuan? Menyebabkan tuan-tuan sekalian cerita-cerita yang banyak. Kita pun tak suka, tuan-tuan. Islam tak benarkan kita buka keaiban orang. Itu perkara dah berlaku 20 tahun yang lalu. Dia pun dah bertaubat. Maka dengan sebab itu kita biasanya kes-kes umpama ini kita nikahkan, nasihatkan mereka nikah di pejabat agama dengan kehadiran keluarga yang terdekat sahaja. Untuk mengelakkan nanti tuan-tuan di hadapan orang ramai, terkejut orang, tiba-tiba yang nikah bukan bapa dia yang nikahkan, mewalikan, tiba-tiba orang pejabat agama, tiba-tiba namanya lain, bukan binti bapa dia yang selama ini orang kenal.
Tiba-tiba binti Abdullah, kan panjang cerita. Islam pun tidak sampai tuan-tuan sekalian membuka keaiban. Keaiban wajib ditutup. Sama ada keaiban kita sendiri ataupun keaiban orang lain. Kita dulu tuan-tuan pernah begitu minum arak begitu ini, jangan cerita dengan orang tuan-tuan. Aku dulu setakat whisky, brandy, segala benda aku minum. Jangan tuan-tuan, jangan cerita. Allah Ta'ala dah tutup dah, siapa pun tak tahu. Jangan kita cerita tuan-tuan sekalian. Jadi itu tuan-tuan, maksud anak luar nikah, anak tidak sah haram. Serius ke Ustaz di Malaysia ni anak luar nikah? Ni yang saya nak sebut juga tuan-tuan. Tuan-tuan boleh google lah juga, statistik oleh Jabatan Pendaftaran Negara daripada 2003 sampai 2015. Lebih kurang berapa tahun tuan-tuan? 11 tahun ke berapa? Bilangan anak luar nikah di Malaysia 542,347 orang. Setengah juta tuan-tuan. Boleh jadi mereka nanti ada sebahagiannya nak menjadi menantu kita. Jadi semua ni tuan-tuan melibatkan banyak isu. Isu wali, isu perkahwinan, isu status dia sendiri dalam Islam. Boleh ke jadi imam yang kita nak bincangkan pada malam ini? Okey tuan-tuan sekalian, melihat kepada persoalan di atas, anak luar nikah bukanlah seorang yang berdosa. Tuan-tuan, anak luar nikah, anak haram, anak